Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kat sini depan anda ni adalah sebuah penulu bangsa yang akan kami buat ataupun saya akan buat satu uji kaji ataupun sebagai satu info kepada anda semua. Kalau kita tahu coolant ni adalah sifat dia lah untuk mengawal kepanasan pada bahagian dalam enjin, terutama pada sistem penyejukan bahagian enjin. Jadi adakah kita tahu tahap kepanasan yang boleh dikawal ataupun tahap kepanasan yang ada terdapat pada sebuah coolant ni? Jadi untuk anda sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda semua. Okey, kita nak tengok tahap didih sesebuah coolant yang selalu kita beli dekat pasaran ni. Adakah coolant tu boleh menampung kepanasan ataupun berapakah tahap kepanasan yang boleh ditampung oleh setiap coolant tu. Jadi kat sini saya tunjuk anda, ini adalah kepanasan pada suhu sekarang ni 33.3 darjah Celsius. Okey, sekarang depan anda ni adalah sebuah ataupun coolant untuk yang selalu kita gunakan lah, yang kat market sekarang ni, yang paling top sekarang ni kita gunakan. Bila kita masukkan pada termometer ni, pada bahagian coolant ni, apa yang kita akan lihat kat sini, dia akan mengurangkan suhu kalau anda tengok sekarang ni kan, suhu je akan turun kepada 32.9 darjah Celsius, dia akan turun kepada 32.8. Okey. Pada masa ni saya belum memulakan pemanasan lagi lah pada coolant ni. Jadi anda boleh tengok, anda boleh saksikan suhu yang diturunkan apabila kita masukkan termometer pada bahagian ataupun pada takungan yang terdapat coolant. Okey, yang sebelah sini pula adalah coolant yang berwarna hijau dan sini adalah coolant yang berwarna merah. Sebenarnya coolant ni satu benda yang penting dalam sistem penyejukan sebuah enjin tu. Sebab tu sekarang ni kereta-kereta sekarang ni wajib menggunakan coolant ataupun penyejuk tambahan supaya boleh mengawal kepanasan pada bahagian dalam enjin semasa enjin dalam keadaan running. Utamanya kita lah, masa kata cuaca kita ni kadang-kadang tengah hari kepanasannya agak tinggi, jadi coolant lah yang akan mengawal kepanasan sebuah kenderaan ni ataupun sebuah enjin ni. Jadi kalau kita tengok, coolant tu boleh menurunkan suhu daripada 33 kepada 32.5 darjah Celsius sekarang ni. Okay. Untuk sedia maklum, tahap didih sesebuah air bila dipanaskan boleh mencecah tahap didih je pada temperature 100 darjah Celsius. Jadi kita tengok, coolant ni berapakah tahap didih yang terdapat pada coolant ni. Okay. Apa yang saya buat sekarang ni adalah saya akan panaskan coolant ni menggunakan penulu Bunsen. Tengok api dia. Ini sebagai satu info ataupun sebagai satu perkongsian yang kita boleh share kepada anda semua di luar sana. Okay. Jadi saya akan panaskan coolant ni menggunakan penulu Bunsen. Dan sini kita akan lihat, bila kita panaskan coolant ni ataupun penyejuk ni, kita akan tengok dia punya kepanasan temperature akan naik, mula menaik daripada start tadi 32.8, 32.9 dan kita kat sini boleh tengok saya masukkan sukatan lebih kurang dalam 100 ml dan kita mulakan panaskan coolant ni menggunakan penulu Bunsen. Jadi memang saya ambil pure daripada sebuah botol coolant ni, masukkan dalam 100 ml dan saya panaskan menggunakan penulu Bunsen. Kita tengok tahap didih sebuah coolant. Ada mineral. Dan sama saya akan cuba panaskan kita tunggu panasan tu, dan saya akan masukkan juga air mineral.
mineral masukkan sikit dalam 100 ml. Kita letak sebelah ni. Panasan sekarang mencecah kepada 48-49 darjah Celsius. Tahu benda ni? Tuang sikit je. 100 darjah Celsius. Sambil tu kita akan cuba panaskan pula air mineral. Saya letakkan dalam sukatan lebih kurang dalam 100. Okay, plus minus lebih kurang dalam 90. Tak. Sikit lagi. Dan sama kita panaskan pula air mineral ni. Dan kita letakkan dia punya suhu sekitar 3/3. Kepanasannya meningkat kepada 41.3. Okay. Siap. Jadi sebelah kanan ni adalah air mineral yang kita panaskan dan sebelah kiri ni adalah coolant yang kita panaskan. Sekarang ni kalau kita tengok pada coolant ni, temperature coolant ni dah mencecah kepada 76.8 dan temperature untuk air mineral yang kita panaskan dah mencecah 44.3. Okey. Jadi kita tahap didih sebuah coolant yang selalu kita gunakan untuk sistem penyejukan bahagian radiator ataupun bahagian sistem penyejukan bahagian enjin kita. Okay, tengok bahagian coolant ni dah mencecah pada 83.2, 83.6. Kalau bahagian untuk bahagian yang mineral ni dia mencecah pada 49.1. Sekarang ni kita cuma nak tunjuk kepada anda tahap didih yang ada pada coolant dan tahap didih yang ada pada air mineral. Dan anda boleh lihat macam mana sedikit info ataupun sedikit perkongsian daripada saya, platform pakargebo.com dan platform JB Autoloop, macam mana kita nak tahu kepanasan sebuah sistem ni. Coolant mencecah 92.8 dan air mineral mencecah pada 56.8. Kalau normal ya, kalau ikutkan dia punya temperature ni, air takat didih sebuah sistem air ni ataupun bendali ni, tahap didihnya biasanya dia akan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Jadi kalau kita tengok air mineral ni 62, 63.1, 63.6 dan sekarang ni coolant dah mencecah kepada 102.1, 102.4, 102.8 panasan dia. Anda boleh lihat. Nampak pula ni. 69.3, 69.6, 70. Okey, kalau tengok saksikan coolant ni dah mencecah kepada suhu 107.9 darjah Celsius tapi tidak lagi mendidih coolant ni. Meningkat kepada 110 tapi masih lagi tak mendidih. Dan mineral ni, air mineral ni dah mencecah kepada 78.3 darjah Celsius, 76. Kita tengok sampai bila berlakunya mendidihan pada coolant ni. Sampai tahap berapa darjah Celsius dia. Kat sini sedikit perkongsian daripada saya untuk kita punya maklumat ataupun sedikit pengetahuan kepada semua pengguna-pengguna kenderaan
yang biasanya nak tahu berapa tahap didih sebuah coolant yang kita gunakan pada kenderaan kita ni. Okey, 117. Untuk air mineral ni 84.4. Okey. Nampak wap sudah mulai keluar pada bahagian coolant ni pada sekitar temperature dia 120 darjah Celsius. Dah mula nampak gerakan menggelegak coolant ni. Okey, saya akan matikan air dulu sebab kita nampak air dah mula menggelegak pada bahagian coolant ni. Walaupun tak nampak tapi dah nampak pergerakan pada termometer ni. Mengatakan coolant ni telah cukup tahap didihnya. Tahap didih coolant ni pada sekarang ni adalah sekitar 124.6. 124.6 tadi kita dapat rekod dia 124.6. Dan kita tengok tahap yang dia boleh turunkan temperature. Dan kalau kita tengok pada ni sekarang ni mineral ni dah mencecah kepada 95, 94. Okey, tahap didih air kalau ikut pada kebiasaan ialah tahap didih air 100 darjah Celsius. Apa yang anda boleh lihat kat sini sekarang ni, air dah mula mendidih. Kat sinilah yang kita sedikit perkongsian yang kita wajib menggunakan coolant pada bahagian radiator kita atau sistem penyujukan enjin kita. Sebab tengok temperature mencecah kepada 98.5, 98.8, 98.9. Kalau kita lihat sini mineral dah mula mendidih. Kat sinilah yang kita tahu kalau katakan sistem penyujukan pada bahagian enjin kita tak cukup ataupun terlebih kepanasan dia akan menyebabkan enjin kita akan berlakunya kepanasan melampau. 98.8 cecah kepanasan dia. 98.8. Kita zoom sikit, tengok. Inilah tahap didih sebuah air mineral ataupun air suling yang kita pakaikan ataupun air pipe lah kita pakaikan kat sinilah. Yang pentingnya kat sinilah pengetahuan kita supaya kita menggunakan coolant pada bahagian sistem penyujukan radiator kita. Ini masih mencecah kepada suhu dia 125 darjah Celsius. Okey. Air yang mendidih ni baru temperature dia dah 100.2, dah mula mendidih air yang kita gunakan dalam pemanasan ni. Okey, saya matikan dia punya pemanasan ni. Okey, kat sinilah yang pentingnya penggunaan coolant ataupun tambahan dari sistem penyejukan setiap enjin yang kita gunakan. Sebab coolant ni penting. Sebab kalau katakan kadang kita tak gunakan coolant dalam sistem penyejukan jangka masa hayat ataupun kepanasan enjin kita ni tak dapat dikawal dalam keadaan yang sebaiknya. Sebab itulah coolant ni penting dalam sistem penyejukan sesebuah enjin ni. Jadi inilah sedikit info ataupun sedikit perkongsian dari platform pakargearbox.com dan JV Autolube sebagai info kepada anda semua, sebagai maklumat untuk anda semua yang boleh dikongsikan bersama. Sekurangnya apa video ni bolehlah kita terangkan kepada anda semua apakah kepentingannya menggunakan coolant. Yang penting coolant yang kita pakai pada sistem penyujukan tu pastikan coolant yang original. Jangan gunakan coolant sebab banyak kan market ataupun kat pasaran kita menggunakan coolant hanya pewarna je. Tapi bila kita panaskan, dia tidak mencapai suhu yang sepatutnya. Jadi maksudnya dia hanya pewarna je. Bila kita panaskan, temperaturenya hanya mencecah 100 darjah Celsius, air dah mula ataupun coolant tu dah mula menggelegak ataupun dah mula mengeluarkan buih ataupun kepanasan dah agak tinggi. Jadi kat sinilah perkongsian daripada saya. InsyaAllah benda ni boleh dikongsikan kepada kita semua. Okey, itu saja. InsyaAllah ada video-video lain saya akan sampaikan, saya akan kongsikan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.